Kat sini aja. Nanti kami tengok dari atas. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Surah An-Nahl ayat 18. Sekiranya kamu menghitung segala nikmat Allah, nescaya kamu tak dapat menghitungnya kerana terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Sebelum kita mula kuliah ni, Ustaz mula buka dengan ayat ni atas tanda untuk kita kena sentiasa ingatkan diri kita untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab nikmat Allah ni tak terhitung, yang kadang-kadang disebabkan kita ni problem dengan ramai manusia ni apa dia? Problem dengan ramai manusia, dia selalu menghitung musibah. Dia selalu menghitung musibah, selalu duk ingat, rewind ulang benda-benda problem yang dia ada. Bila kita selalu ingat problem yang kita ada, kita mula cakap tentang masalah kita, kita highlightkan masalah kita, kita mula fokus dengan masalah kita, kita nampak masalah tu besar, kita lupa nikmat. Sedangkan musibah yang Allah bagi itu adalah selang-seli di antara banyak rahmat Allah. Allah bagi 100 rahmat, celah 100 itu dia bagi satu musibah. Dia bagi lagi 100, 200 rahmat, satu musibah. Tapi sebab kita nampak yang satu, sebab kita tidak menghitung nikmat Allah. Hikmah kenapa lepas solat kita disuruh zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam ramai orang duk buat problem, ramai orang lidah dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa sebut 33 kali? Kenapa tak sebut sekali Alhamdulillah? Allah suruh menghitung kalimah syukur itu sebagaimana kita menghitung nikmat Allah, supaya ingat banyak nikmat Allah. Aku masih lagi hidup, bererti bila aku masih hidup, aku masih lagi boleh buat pahala, aku masih lagi boleh buat amal ibadat, aku masih lagi boleh taubat. Itu nikmat. Bagaimana, cuba kita ingat berapa ramai orang yang dah tak ada. Orang yang dah tak ada ni, orang yang dah meninggal ni, mereka ni semuanya harap boleh balik-balik.
Semua harap boleh balik-balik untuk boleh nak buat amal. Orang yang di alam barzakh sekarang ni, yang berdosa, dia kata, ya Allah, bagi aku sekejap je balik supaya aku boleh nak istighfar je. Nak taubat je. Ada yang minta balik supaya boleh. Ada kata aku yang balance yang aku ada tu, daripada aku tinggal untuk faraid anak cucu aku joli, baiklah aku bersedekah pahala dah untuk aku. Ini aku tinggal anak cucu aku joli je. Kata yang aku kerja teruk. Mak mampak ni dia mau kerja teruk. Dia pun kerja teruk, dia pun mati. Kata je dia kata bersaka. Anak guna pergi enjoy, pergi clubbing, pergi apa. Kalaulah depa ni guna harta tu pergi bersedekah, banyak dah pahala dapat. Tapi bagi ke anak-anak joli. Okey. Ramai orang yang nak balik ke dunia ni. Sedang kita yang masih ada kat dunia ni tak ingat pun nikmat tu. Kita duk cerita susahnya, masalah, problem, itu susah, ini susah, itu masalah, ini masalah. Setiap kali kita duk mengeluh akan masalah kita sebenarnya sedang menafikan nikmat Allah yang sangat banyak kat atas kita. Nabi SAW diuji oleh Allah sangat banyak. Dia awal ketika zaman Makkiyah, zaman Nabi di Mekah, dengan daripada ujian musyrikinnya sampai ujian peribadi. Nabi ni lahir-lahir ayah dah meninggal. Tak lama kejap mak meninggal. Hidup yatim piatu. Susah. Kemudian lepas dia dah mula senang sikit, lepas dia menikah dengan Khadijah, lepas tu kan Khadijah meninggal. Abu Talib yang jaga dia meninggal. Allah turun surah dekat Nabi, surah Ad-Duha, untuk bagi ingat balik kat Nabi. Dulu kamu susah, aku kayakan kamu dengan aku bagi kamu menikah dengan orang kaya. Dulu kamu anak yatim. Okey. Kemudian Allah turun surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku dah lapangkan dada kamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah aku dah ringankan beban yang ada kat belakang kamu? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah tu pasti akan depan tu akan ada kemudahan. Tapi kita tak nampak yang kemudahan tu, kita nampak yang susah tu. Okey. Itulah punyanya kita tak bersyukur. Kita sihat, dalam berapa ramai orang kena COVID. COVID ni kalau orang kena COVID ni, antara dia punya simptom besar dia apa dia? Tak boleh nafas. Tak boleh nafas ni, kalau kita pergi hospital, apa hospital bagi kat kita? Hospital bagi oksigen. Oksigen tu kena bayar tu. Allah bagi bil oksigen tiap-tiap bulan kita macam mana? Okey. 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 Saya tengok ayah kat rumah kita bayar tak? Mana banyak dengan ayah kat sini? Yang Allah bagi tak payah. Sama lah macam oksigen. Kita bila dapat oksigen kat hospital tu, kita rasa macam nikmat. Sedangkan setiap waktu sekarang ni kita dapat oksigen yang sama, kita tak syukur pun, tak rasa pun nikmat. Sebab yang kat hospital tu kita kena bayar. Yang ni Allah bagi free, kita tak bayar.
Agama ini bermula dengan keimanan pada Allah dan kesyukuran kita atas nikmat Allah. Kalau ni tak ada, tak gunalah kita belajar agama yang lain-lain. Segala sesuatu dalam hidup ni Allah bagi dua je jalan. Satu, apabila diuji, sabar. Apabila diberi nikmat, syukur. Syukur lebih tinggi dari sabar. Sabar terpaksa, syukur pilihan. Orang dah sakit nak buat macam mana, kena sabar. Sabar lah juga. Sabar, jenis sabar terpaksa. Bila Allah bagi nikmat, pilihan nak syukur ke tidak. Itu sebab syukur adalah makam lebih tinggi pada sabar. Sebab syukur adalah pilihan, sedangkan sabar itu terpaksa. Okey, dah tak ada pilihan, sabar. Okey. Syukur adalah kunci utama untuk dapat as-sa'adah. Apa dia? Apa dia sa'adah? Bahagia. Happiness. Ramai orang mencari bahagia. Sedangkan bahagia itu pilihan diri dia. Dan dia tak sedar dia memilih untuk jadi orang yang sengsara. Muslimin, muslimah rahimakumullah. Kita kalau sengsara, kalau derita, kalau sedih, disebab kita pilih. Sedangkan kita boleh pilih untuk bahagia. Orang yang hatinya resah, gelisah, duka cita, sebab apa? Sebab dia pilih yang tadi. Apabila dia butakan mata dia, otak dia, dia mandulkan akal dia untuk memikirkan nikmat Allah, masa tu syaitan palingkan hati dan fikiran dia untuk melihat masalah. Pada ketika tu otak dia hanya fokus pada masalah, dia pun fikir tentang masalah, fikir tentang masalah, dia turun ke hati. Hati jadi apa? Resah, gelisah, sedih, marah, kecewa. Sebab otak dia fokus untuk tengok derita, untuk tengok masalah. Okey. Kalau otak dia mula tengok nikmat Allah, tak kala pandemik yang ramai orang kena, aku tak kena. Nikmat tak itu? Yes. Nikmat. Tapi kita duk fokus 7,000, 8,000 jangkitan baru, kita pun duk fikir tu. Padahal kita tak kena jangkit. Itu orang lain yang kena. Kita tak tengok diri kita yang tak kena jangkit ni. Kita duk fokus tu yang kena jangkit tu. Berapa orang mati hari ni? Berapa orang kena jangkit? Oh, dahi pun tadi elok mula-mula. Sebelum tengok tu elok. Lepas tengok dahi tu dah kedut dah sikit. Makin tua lah. Okey. Kalau nak tahu petua awet muda, itulah dianya. Tak payah cerita bomo mana-mana. Okey. Fokus benda yang make you feel enjoy. Seronok, bahagia. Jangan fokus benda yang nak bagi rungsing. Bila datang masalah, apa yang perlu kita buat? Bukan fikir, solve the problem. Fikir tu yang jadi tua tu. Okey. Dia fikir, dia menang. Awi ni dah ada bini baru gamaknya. Dia fikir.
tak balik dah ni. Balik pun masamnya muka. Dia fikir. Makin kedut. Itu yang umur 47 dah nampak 57. Pasal fikir. Kalau dia dengar cerita Awi dah ada girlfriend lain, dia solve macam mana dia? Macam mana? How do I win my husband's hearts again? Okey. Macam mana aku nak menangi hati dia? Itu je buat. Bukan mikir menang. Kat situ menang. Okey, apa tak guna? Dia mengedutkan dahi. Dia mengkedutkan dahi. Solve the problem. Kita ada masalah, guna otak. Macam mana nak selesai masalah tu? What is the problem? 1, 2, 3, 4, 5. Kenal pasti masalah itu apa. Kenal pasti penyelesaian dia apa. Do it. Dah buat, sudah. Tak payah rewind play. Okey. Kita masalah dengan kita bukan solve problem. Kita fikir problem. Okey. Kita fikir tentang problem. Siapa suruh fikir? Orang suruh fikir penyelesaian. Bukan fikir dan feel sorry about yourself. Rasa syahdu sendiri. Iyalah, mentang-mentang aku dah tua sekarang. dia duduk buat kisah syahdu kat situ. Kisah sedih dekat situ. Solve je lah problemnya. Duk main cerita, buka cerita drama swasta dekat situ, cerita sedih. Okey. Hayati nikmat Allah. Enjoy life. Hidup ni singkat. Nikmati segala nikmat Allah yang sangat luas ni. Allah bagi sangat banyak nikmat kat kita. Cuba tengok ayat 29 Al-Baqarah. Apa Allah sebut dalam awal surah Al-Baqarah? 29. Ayat tu mula dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Berhenti kat situ. Huwa dialah Allah. Bukan macam Ustaz Sorban tu kata. Ustaz Sorban tu kata huwa tu dialah Muhammad. Itu jadi qul huwallahu ahad tu. Okey. Ayat ni kata huwallazi dialah Allah khalaqalakum yang telah menciptakan untuk kamu ma fil ardi apa saja yang di bumi ini jami'ah semuanya untuk kita. Kita syukur ke tidak? Sedar tak Allah kata dia cipta pokok ni, dia cipta sungai ni, dia cipta daun ni, dia cipta tanah ni, semua ni untuk kamu. Allah tak cipta benda ni saja-saja sia-sia. Untuk kita apa dia? Untuk kita nikmati, untuk kita guna. Itu makna dia. Kerana tu bila kita lihat nikmat Allah, kita merasai nikmat Allah, kita kena syukur sebab memang Allah buat ni untuk kita. Semua Allah kata jami'ah. Jami'ah tu semua sekali untuk kita. Jadi maknanya apa dia? Allah suruh apa dia? Nikmati ciptaan dia ni. Pasal dia memang buat untuk kita. Okey, nikmati ciptaan dia ni untuk kita. Okey. Dah nikmati, apa dia taklif dia? Syukur. Bukan nikmati hidup yang Allah bagi, lepas tu merongot. Lepas tu nikmat, makan nikmat Allah lagi bersedih, makan nikmat Allah lagi sedih, makan nikmat Allah lagi kecewa, makan nikmat Allah.
Kerana tu beza orang berjaya dengan orang gagal ni je. Dalam ilmu psikologi dia cakap tentang positive thinking and negative thinking. Melihat nikmat tu positive thinking. Melikmat musibah itu negative thinking. Okey. Ini. Orang mukmin, orang yang ada Al-Quran, dia tak perlu psikologi yang lain. Dia tak perlu. Al-Quran ni penuh dengan cerita motivation and psychology. Okey. Sama ada dia faham dengan tidak je. Okey. Kalau kita baca Quran tapi tak motivated, maksudnya something wrong dengan kita baca Quran. Maksudnya kita tak faham apa yang kita baca. Sama macam ayat 29 Al-Baqarah ni. Ramai ada orang baca ayat 29 Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ramai orang baca, tapi dia tak nampak apa yang ada dalam ayat tu. Dia tak sedar Allah sedang nak bagi tahu dia cipta segala ni untuk kita. Untuk apa dia cipta untuk kita? Untuk kita nikmati. Untuk apa kita nikmati? Untuk kita berbahagia, bergembira, menikmati ciptaan dia. Tu makna dia. Itu sebab kita tengok ayat lepas tu, ayat 30. Allah cerita apa? Ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah bagi tahu kat malaikat, aku dah cipta segala-gala kat bumi ni untuk manusia. Dan sebab aku cipta untuk manusia lah, aku lantik dia jadi khalifah, nak jadi bos. Pasal memang cipta untuk kita. Sedar ke? Jangan hayal selalu. Okey. Sesekali berangan tak apa. Jangan berangan memanjang-manjang. Okey. Bila Allah cipta semua ni untuk kita sedar yang dia bagi ni kat kita. Kerana tu dia lantik kita jadi khalifah mentadbir. Jadi pokok ni, kita khalifah. Kita takbir dia, kita kena jaga. Jangan potong pokok ni tak tentu hala. Nanti kalau pokok ni potong tak tentu hala, nanti bila dia turun hujan, dia akan jadi banjir. Pokok ni yang pegang tanah ni, tengok akar tu. Kalau pokok ni tak ada, tanah ni bila hujan akan turun. Itu yang sungainya jadi teh susu. Jadi teh susu sungai sebab pokok tak ada, bila hujan tanah turun ke sungai. Itu yang jadi air sungai itu dah tak jernih. Sebab kita jadi khalifah yang tengin. Dalam arti kata mudahnya, bos yang tak berapa cerdik. Okey, kita yang rosak kan. Tu ya Allah kata zaharal fasad minal barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 40 ke 41. Allah kata kan, telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan adalah atas sebab kerja-kerja tangan kita. Rosaknya sungai sebab apa? Kita potong pokok tak tentu hala. Nanti kita pokok ni lah kita isap oksigen. Kemudian kita hembus karbon dioksida. Kalau berterusan keluar karbon dioksida, nanti oksigen habis tak? Oksigen habis. Kalau oksigen habis, apa jadi yang kita? Tak payah ada COVID. Sesak nafas dah. Tak payah ada COVID. Dah tak boleh bernafas. Sebab oksigen dah habis. Oksigen ni mana supply dia? Bila kita keluarkan karbon dioksida, pokok ni lah yang ambil karbon dioksida kita, yang keluarkan balik oksigen. Kalau kita potong semua pokok kita bunuh siapa? Okey. Jadi kita kena sedar tu. Ustaz, mula mukaddimah ini untuk kita ada dekat outdoors yang macam ni. Kenapa Ustaz selalu ajak pergi dekat outdoors macam ni? Supaya kita dapat lihat dengan lebih luas. Okey. Tengok, hargai, cintai ciptaan Allah.
Syukuri nikmat Allah. Jangan jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Allah bagi nikmat, tak sedar pun tu nikmat. Kita ni problem kita pasal apa tak syukur? Sebab kita tak sedar tu nikmat. Okey. Berapa ramai orang dia, contohlah kita kata kita ada mata berapa? 2. Kita tak pernah syukur ke Allah mata 2. Kita hanya sedar nikmat mata ni bila mata tu hilang. Buta sebelah, masa tu baru bagi tahu. Kalau aku ada 1 bilion minta tukar dengan mata ni, aku bagi tak? Sanggup tak? Kita akan masa tu kita sedar 1 bilion ringgit dengan mata satu ni, mahal mata satu ni daripada 1 bilion ringgit. Kita tak akan tukar. Tapi masa kita ada, kita syukur tak? Tak, sebab memang dah ada. Bila hilang, barulah sedar. Kita akan hanya hargai nikmat tu bila dah tak ada. Bila Allah tarik, baru tersedar. Baru tersedar nikmat yang ada ni telah diambil oleh Allah. Baru kita tahu, mahalnya nikmat yang dulu aku ada. Okey. Salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah yang paling penting adalah tujuan kita bersyukur ni adalah tanda kita beriman pada Allah. Okey, yakin, percaya dengan Allah, iaitu kena ikut agama Allah ni bagi betul. Itu cara bersyukurnya Allah. Nak ikut agama Allah ni betul, inilah cerita yang kita duk bincang dalam kuliah-kuliah kita tentang metodologinya adalah kita nak jalan lurus yang tiap-tiap kali kita solat duk minta tu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan mereka yang engkau kurnia nikmat. Cuba buka surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Okey. Tafsir daripada surah Fatihah tu, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan mereka yang kau kurnia nikmat. Jadi Allah sendiri cerita siapa nikmat ni apa? Nikmat dapat kereta besar, nikmat rumah besar, nikmat isteri cantik, nikmat pangkat besar. Bukan. Yang Allah maksudkan dengan nikmat di sini adalah nikmat iman dan Islam. Bila Allah bagi kita jadi orang beriman, orang Islam tu, itu nikmat yang paling tinggi. Pasal dengan kunci iman dan Islam itulah kunci untuk kita nak masuk syurga. Okey. Sini kan ada ramai kan orang asal Indonesia kan? Okey. Kenal Kiai Habibur Rahman Al-Shirazi kan? Okey. Dia pernah tulis novel yang jadi filem, ayat-ayat cinta. Kan? Okey. Siapa pernah baca novel dia tu akan ingat babak akhir cerita tu, bagaimana dia ada dia ni kahwin dengan satu orang perempuan Kristian Ortodoks. Okey. Dalam Islam, orang mukmin lelaki boleh kahwin dengan orang Kristian yang ahli kitab, yang baik akhlaknya. Okey, yang baik akhlaknya. Tanpa dia masuk Islam dulu. Orang perempuan tak boleh. Orang lelaki, orang perempuannya ahli kitab, iaitu Kristian atau Yahudi, dibenarkan. Okey. Dia tu nama dia Maria. Okey. Bila dia ni kena sakit teruk. Dia koma. Masa dia koma, dia mimpi dia beratur nak pergi kat satu pintu gerbang sangat cantik yang dia gambarkan tu syurga, pintu syurga. Sampai kat pintu, kena tahan dengan guard. Guard kata kamu tak boleh masuk. Kamu tak ada kunci. Okey. Dia pun tengok ada pintu lain kat sana. Dia pergi pula beratur pintu satu lagi. Sampai dekat pintu,
Guard tu kata tak boleh, kamu tak ada kunci. Sampai habis ke 7 pintu, dia tak boleh masuk semua pintu. Last sekali pintu tu tutup. Dia pun menangis kat luar pintu tu. Kemudian dia ni, walaupun dia Kristian Ortodok, dia hafal surah Maryam. Kita yang Islam tak hafal surah Maryam. Okey, dia ni orang Arab kan. Okey, dia hafal surah Maryam, jadi dia tak tahu apa, dia baca surah Maryam. Bila dia baca surah Maryam, tiba-tiba pintu tu terbuka. Keluar satu perempuan. Perempuan tu kata, kamu panggil aku ke? Dia tengok perempuan tu, dia kata, Ibu Maryam. Rupanya dalam tu Siti Maryam, ibu Nabi Isa, keluar daripada syurga, pintu syurga, tanya, kamu panggil aku ke? Pasal dia baca surah Maryam. Dia kata, ibu, saya nak masuk pintu ni, dia kan tak bagi, guard tu tak bagi. Ibu kata, memang tak boleh, kamu tak boleh, kamu tak ada kunci. Kamu pergi balik dulu, ambil kunci. Lepas tu, dia pun terjaga daripada koma dia. Sebelah dia suami dia yang ustaz tu. Dia kata, aku jumpa dengan Ibu Maryam dalam mimpi. Dia suruh aku balik ambil kunci. Apa dia kunci tu? Kunci itu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimah tauhid, kalimah iman. Lepas dia ucap, dia solat dengan suami dia meninggal. Okey. Cerita tu satu cerita yang sangat hebat, sangat indah. Ditulis oleh satu orang lulusan Usuluddin Hadis Al-Azhar. Takhasus hadis, dan dia ada master tafsir daripada Universiti Kahirah. Okey. Satu orang yang menulis novel tu dengan tujuan untuk bagi kita ibrah. Kita sebaik mana kita pun, kita tak boleh masuk syurga jika kita tak ada kunci. Kunci syahadah, kunci keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi ayat nak bagi tahu itulah nikmat tertinggi yang kita dok minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuk kami jalan kunjung, jalan mereka dulu yang kau guna nikmat. Nikmat ni, nikmat mentauhidkan Allah dan nikmat mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tak syukur dah kita ni diberi nikmat iman dan Islam. Orang sia-siakan nikmat tu. Nikmat ni yang Allah sebut dalam ayat 69 ni, Allah kata apa dia? Wa may yuti'illah war rasul, dan sesiapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang yang Allah kurnia nikmat. Nikmat yang Allah maksud tu siapa dia? Orang yang taat pada Allah dan Rasul. Itu maksud nikmat. Okey. Kemudian Allah sambung dalam ayat tu apa dia? Yang dikatakan orang-orang yang diberi nikmat ni, Allah bagi tahu jalan orang beri nikmat ni, jalan siapa? Minan nabiyyin. Nabi ni nikmat dikurniakan wahyu. Kemudian datang yang selepas nabiyyin apa dia? Siddiqin. Pasal apa siddiqin tu disebut apa dia? Iaitu orang yang beriman dengan apa yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar Quran, yang Nabi ajar sunnah, dia benarkan, dia terima. Itu dipanggil siddiqin. Membenarkan, iaitu menerima, beriman dengan ajaran kitab Allah, ajaran sunnah Rasul. Hari ini di kalangan orang Islam nak bagi ragu dengan Al-Quran, nak bagi ragu dengan hadis Nabi, nak buang nikmat Allah tu, nak bagi kita tak lagi syukur, bagi ragu. Ada ustaz-ustaz ni serbannya besar, tapi bagi ragu dengan kitab Allah, bagi ragu dengan hadis Nabi SAW. Sedangkan itulah nikmat yang terbesar sekali yang Allah bagi kat kita. Apabila Allah turunkan Nabi dan kita membenarkan Nabi itu. Wasiddiqin. Kemudian datang syuhada. Syuhada ni siapa dia?
Tadi kita benar kan? Dah benar kan? Kita mempertahankan ajaran Nabi. Pertahankan ajaran Nabi ni dengan cara apa? Nabi sebut 3. Dari riwayat Abu Daud Nabi sebut 3 cara. Dengan lidah kamu, dengan harta benda kamu, dengan nyawa kamu. Kemuncak dia dengan nyawa. Okey. Bila kita sampai dakwah dengan lidah, itu satu bentuk jihad dari Allah. Sama ada kita sampaikan atau pertahankan agama Allah. Jihad dengan lidah. Kemudian kita jihad dengan harta kita. Kita infak, kita untuk nak sebarkan agama Allah dengan harta benda kita. Kemudian apa dia? Kemudian kita berjuang akhir sekali dengan nyawa kita untuk pertahankan agama Allah. Kita kena buat salah satu daripada 3 ni. Jangan kita mati balik jumpa dengan Allah. Allah tanya, atas sebab apa aku nak bagi kamu masuk syurga? Ada apa-apa yang kamu perjuangkan? Kamu ada bagi harta kamu untuk perjuang bela agama aku? Tak ada, zero. Duit bagaimana? Beli beg tangan, ya Allah. Bagaimana? Kasut, ganti langsir, ganti microwave, beli pinggan mangkuk, baru. Okey, itu katanya habis kat situ je. Kat agama Allah tak ada. Okey. Kalau kita tak ada duit, memang kita duit, harta cukup-cukup untuk kita. Lidah kita ada guna tak untuk bela agama Allah? Ada kita sampai tak? Dan kemuncaknya yang paling tinggi adalah nyawa kita bagi untuk agama Allah. Itulah yang kita ikrar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Salat aku, pengorbanan aku, seluruh hidupku dan matiku lillahi ta'ala, untuk Allah, kerana Allah wahdah, satu tu je, la syarikalah, aku tak sekutu dengan yang lain. Ini kita hidup untuk apa? Segala-galanya untuk diri kita, untuk agama Allah tak wujud. Lepas, tapi nak syurga Allah, hidup tak buat apa-apa pun untuk Allah, nak syurga Allah. Itu dia panggil apa? Dia panggil apa? Angan-angan. Okey, angan-angan nak masuk syurga. Sedangkan kita tak ada buat apa pun yang nak melayakkan kita jadi ahli syurga. Dah kita membenarkan Nabi pun tak apa nak benar sangat. Ragu-ragu je orang kaya. Tahiyan tahidak. Iya idak. Quran pun iya idak. Okey. Berjihad tidak. Yang terakhir, salihin dalam ayat tu sebut. Minan nabiyyin was-siddiqin syuhada was-salihin. Benarkan Nabi, ajaran Nabi, berjuang untuk ajaran Nabi dan beramal. Salihin beramal, orang yang beramal. Berjuang tidak, beramal tidak. Beramal pun beramal tak ikut Quran, tak ikut sunnah, ikut pakcik Soroban je. Okey. Kemudian kita ingat kita layak masuk syurga. Sedangkan kita tak hargai langsung nikmat Allah tu. Okey. Sambungan sikit daripada kuliah-kuliah kita yang lepas tentang syubhat. Orang tolak hadis ni. Ustaz, depan Ustaz ni ada satu kitab yang ditulis. Bukanlah kitab, dia ulama besar zaman kita ni. Syekh Nasruddin Al-Albani, dia duduk, dia bagi ucapan lah dalam satu conference kot tentang golongan anti hadis ni. Jadi
dia orang yang dengar tu depa tulis, depa rakam, kemudian depa buat buku. Okey. Jadi Ustaz baca sikit. Dia dalam bahasa Arab. Ta'lamu jami'an anna Allah tabaraka wa ta'ala istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bin nubuwwatihi wa ikhtassahu bi risalatihi fa anzala alaihi kitabahul Qur'anul Karim wa amarahu fihi fi jumlati ma amarahu bihi an yubayyinahu lin-nasi faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim An-Nakhli 44. Okey. Syekh Nasruddin Albani kata ta'lamuna jami'an anna Allah tabaraka wa ta'ala istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bin nubuwwatih. Kamu semua mengetahui bahawa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memilih Muhammad, istafa ni kita selalu sebut Mustafa kan, the chosen one maksudnya, yang terpilih. Istafa Muhammadan, Muhammad ni telah terpilih bin nubuwati, untuk diberikan risalah, kenabian. Waqtasahu bi risalati, menerima kenabian dan mengkhususkan. Waqtasahu tu khusus, bi risalati, untuk diberikan risalah Allah. Wa anzala alaihi kitabahul Qur'anal Karim, yang padanya maka diturunkan ke atasnya kitabahul Qur'anal Karim, kitab Al-Quran yang sangat mulia. Wa amarahu fihi fi jumlati ma amarahu bihi ayun yubayyinahu lin-nasi faqala ta'ala. Dan Allah memerintahkan baginda di dalam ayat yang diturunkannya untuk menjelaskan Al-Quran pada manusia, sebagaimana yang disebut di dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, kepadamu agar engkau Muhammad menerangkan, menafsirkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka termasuk orang yang berfikir. Okey. Nak bagi tahu, Quran ni Allah bagi tahu dengan jelas, dia tak boleh berdiri sendiri tanpa Nabi Muhammad. Okey. Sebab Allah dengan jelas sebut, kami turunkan Quran litubayyina linnas, supaya kamu Muhammad bayan, jelaskan pada manusia. Bayan Nabi Muhammad lah yang kita panggil sunnah. Sunnah ni, kalau pada sahabat, dia boleh tengok terus sunnah Nabi, dia boleh dengar terus sunnah Nabi daripada Nabi. Tetapi kita tak jumpa Nabi Muhammad. Jadi kita hanya dapat bayan, penjelasan di sunnah itu melalui pentaraan hadis Nabi SAW. Kalau kita dah mula tolak atau ragu-ragu dengan hadis, Quran ni ada makna ke tidak pada kita? Quran dah jadi tak ada makna pada kita. Cuba tengok ayat ni, Allah guna perkataan Quran ke Allah guna perkataan zikra? Wa anzalna ilaika zikra. Okey. Tengok Allah tak guna perkataan Quran. Allah guna perkataan zikra. Cuba tengok surah Al-Hijr ayat 9. Apa Allah sebut dalam tu? Allah nak bagi tahu kaitan
ayat ni dengan ayat 9. Nak bagi tahu tu sebab dia guna perkataan yang sama, zikra. Okey. Allah kata apa dia? Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami yang turunkan az-zikra, iaitu Quran. Kemudian kami jaga Quran. Nak bagi tahu bila Allah janji dia jaga keaslian Al-Quran, sekali dia letak dalam ayat 44 surah An-Nahl, dia suruh Nabi tafsir Quran yang dia guna perkataan zikra, nak bagi tahu dia akan jaga sekali hadis Nabi tu. Okey. Itu sebab dia guna. Dia guna perkataan yang sama. Okey. Okey. Cuba tengok surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu kitabi wala takhutuhu biyaminik idzan la tabal mubtilun. Dan engkau tidak pernah tahu membaca sebuah kitab sebelum Al-Quran ini dan tidak pula tahu menulis dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan orang kafir menentangmu akan merasa ragu-ragu. Ini Allah cerita kenapa dia bagi Nabi Muhammad tak umi. Okey, kemudian sambung ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wala yajhadu bi ayat wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan Al-Quran yang tetap datang dari Allah, bahkan ia ayat keterangan yang jelas nyata yang terpelihara di dalam dada orang yang berilmu. Okey, sebagaimana awalnya Allah jaga Quran ni dengan bagi hafalan, begitulah juga cerita hadis. Macam mana Allah jaga hadis? Cuba kita tengok hafalan Quran sampai sekarang, umat Islam dengan Quran ni, yang hafal Quran ni biasa je. Kita hafal Quran ni perkara normal je. Bukan satu benda yang pelik hafal Quran. Kalau orang duk renung pian tu nampak macam muka budak jahat je. Siapa sangka dia hafiz Al-Quran? Siapa sangka dia tu imam hafiz Quran? Nampak muka jahat je, budak jahat begitu kan? Tok Sami tu jenuh. Tak makan ayam, tak makan daging, tak menikah, kasut tak boleh pakai, selipar tak boleh pakai. Kena pakai ihram hari-hari. Ihram pula warna orange, warna lain tak boleh kan? Okey. Apa kitab dia hafal? Apa pun tak tahu tak? Tak ada apa. Pian yang budak jahat tu hafal Quran. Okey. Itulah contoh Allah tunjuk. Orang Islam ni bila yang dia dah biasa dengan Quran, sebut apa benda ni nampak satu ayat Quran mana, ayat Quran mana, ayat Quran mana. Dia akan nampak benda tu. Benda tu normal. Dan dia nampak berserta dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Bila dia sebut satu perkara, dia nampak ayat Quran tu, Allah suruh macam ni, caranya Nabi suruh macam ni. Dia nampak dua-dua. Dan dia nampak bukan macam, kalau agama lain, bayangkanlah, agama lain tak ada cerita tentang kehidupan, dia cerita tentang ibadat tertentu, cara buat. Sikit menyahal je. Anggap, pergi tengoklah agama mana. Contoh agama Kristian. Cara ibadat agama Kristian macam mana? Nyanyi. Dia penat. Mana ada. Kalau zikir dia itulah haleluya. Haleluya. Itu je lah. Satu zikirnya. Praise to our Lord. Satu tu.
Kita berapa banyak zikir? Berapa banyak doa dia? Quran ada 6,236. Kita boleh hafaz semua. Orang Kristian yang haleluya tu pun payah nak tunggu tengok ni mamai. Okey. Buka lah agama lain apa pun. Sikit je benda. Kita segala benda tentang makan, minum, kerja, segala benda ada. Cerita masuk jamban ada, keluar jamban ada, segala makneka ada. Semua ada. Dan kita boleh ingat dan amal semua. Nak tunjuk apa dia? Nak tunjuk sebagaimana hari ni kita hujung akhir zaman ni. Para sahabat Nabi dulu lagilah zaman sahabat Nabi ada WhatsApp tau. Ada FB tau. Ada phone tau. TV apa tak ada kan? Bila tak ada macam-macam, dia punya otak, mata, telinga fokus tau. Fokus sebab dia tak being diverted. Kita ni ramai susah nak ingat Quran sebab dalam ni penuh dengan nama artis. Nama penyanyi, nama pelakon, nama lirik lagu. Okey. Jadi memorinya dah penuh. Nama girlfriend je pun dia jadi jenuh nak ngapel je. Okey. Jadi itu beza. Zaman tu tak ada tu semua. Jadi yang ada kitab tak macam kita hari ni, kitab akidah, tauhid, kitab usuluddin, kitab fiqh, macam-macam kitab. Masa tu tak ada apa. Yang ada Quran satu. Hadis yang Nabi cakap. Kita yang semak dengan macam-macam ni pun kita akan jumpa ramai orang yang masih lagi hafal Quran, masih hafal hadis Nabi. Sedangkan banyak benda lagi. Zaman tu lagilah nak tunjuk, nak bagi tahu, bukan macam setengah orang fikir, orang ingat macam mustahil hafal Quran, hafal hadis ni. Sedangkan keliling kita duduk dalam grup-grup kita ni je kita boleh tengok orang hafal Quran, hafal hadis dalam grup-grup kita je. Pergi jumpa orang macam Dr. Kamilin, tengok cetas dia, ambil Sahih Bukhari, ambil Umdatul Ahkam ke, baca mana-mana hadis dalam tu. Ataupun bagi tahu dekat dia, Ustaz, cuba Ustaz baca hadis ni, nombor ni, dia akan baca balik. Dia hafal semua. Okey. Dan benda tu normal. Benda tu kalau siapa belajar ulum hadis dekat Indonesia Madinah, antara syaratnya kena hafal kitab Umdatul Ahkam. Dia ada hukum. Okey. Benda tu bukan benda yang pelik, yang susah. Bagi orang jahil nampak benda tu pelik. Jadi depa tak percaya hadis Nabi ni boleh diingat dengan betul ketika sampai. Sedangkan daripada Nabi nak sampai ke Imam Malik itu taklah jauh mana, 4 baru ke sanadnya ada 3, ada 4 lapis je. Jadi sememangnya benda itu dijaga. Pasal dekat je. Kita yang dah 1400 tahun ni pun kita akan jumpa dekat Mekah, dekat Madinah ni orang yang hafal-hafal hadis yang ribu-ribu ni normal. Kalau tak silap Syekh Tarifi yang ada di Universiti Imam Saud Riyadh sekarang. Syekh Tarifi tu umur dia 18 tahun, dia dah hafal kitab Kutubus Sittah. Sekarang ada hidup ni, tu guru besar Syekh Tarifi di Riyadh. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Umur 18 tahun. Cepat sekarang ni kita berapa banyak kitab yang dia hafal. Itu umur dia 18 tahun. Itu umur dia 18 tahun. Itu umur dia 18 tahun. Yang si Muslim ni duk tengok, duk kagum dengan orang putih. Ingat orang kafir ni intelek benar. Duk quotes lah kata-kata Abraham Lincoln, Winston Churchill, ambil lah filosofer yang sampah, yang macam-macam. Ustaz daripada aliran sains, daripada sekolah orang putih.
daripada kecil ustaz didengar dengan nama segala philosopher, segala politician, segala leaders daripada macam-macam civilization yang lain. None of them even close to any of the Muslim scholars. Tak ada di kalangan mereka ni yang dekat sikit je intelektualnya nak sampai ke taraf, kalau kita kata taraf Imam Syafi'i, taraf, kalau kita kenal, kita dalam grup kita ni ramai yang ahli IQ tengah mesyuarat agung sekarang ni. IQ tu cerita tentang datang daripada nama Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni, kalau siapalah pergi terokai kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita akan jumpa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tulis tentang perubatan. Kita akan jumpa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tulis tentang astronomi. Para ulama tu sebut, Ibnul Qayyim kalau dia sebut dia sedang bercakap tentang perubatan, kita ingat dia doktor. Kalau dia sembang tentang mathematics, tentang astronomi, kita ingat dia saintis. Kalau dia cerita tentang hisab, kita ingat dia mathematician. Sebab ilmunya menyeluruh. Hari ni kita ada satu je bidang, itu pun tak mau nak pandai. Okey. Satu bidang pun tak boleh excel. Okey. Sebab tu kita rasa macam nak benda bila orang cerita nak jaga Quran, nak jaga hadis ni macam susah sangat. Pasal kita banding kita yang sedikit tengin dengan nama yang kita ingat. Kita ahli lupa, kita rasa tak kalau orang ingat. Okey. Pasal kita duk lupa macam kita ingat. Kita ingat Imam Syafi'i dulu pun pelupa macam kita juga. Imam Bukhari dulu. Okey. Jadi kita raja nipu orang. Mula kita ingat Imam Bukhari pun takkan. Nipu juga tu. Okey. Pasal kita raja nipu orang, kita ingat orang lain pun serupa dengan kita. Itu masalahnya dengan kita. Kalau kita ambil, kita akan sedar. Okey. Tengok sikit. Lagi. Tentang Ustaz nak skip je. Beberapa perkara yang Syekh Albani sebut. Okey. Contoh kata Syekh Albani tentang penjelasan Quran ni tadi. Ya Allah kata turun wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Okey. Kata Syekh Albani, wa qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Maidah. Mithalun salihun lidzalik. Firman Allah, dan orang lelaki orang lelaki mencuri dan orang perempuan mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan, sebagai satu bentuk hukuman daripada Allah. Nakala min Allah. Okey. Dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mithalun salihun lidzalik, merupakan contoh yang baik bagi perkara ni. Okey. Wa inna sariqa fihi mutlaqun kal yad. Fabayyinati sunnatul qawliyatul awwalu minhuma. Dan pada ayat berkenaan pencuri terdapat beberapa perkara yang umum tanpa penjelasan secara terperinci seperti tangan, al-yad kat situ tangan. Maka as-sunnah qawliyah, fabayyinati sunnatul qawliyah, maka dijelaskan oleh sunnah qawliyah al-awwala minhuma. Okey, telah menerangkan secara terperinci dengan sunnah qauliyah, telah menerangkan bahawa yang dipotong adalah salah satu dari kedua tangannya. Okey. Ayat tu, ayat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Okey. Allah kata orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong tangan. Okey.
sebagai nakala minallah, sebagai pencegahan atau hukuman daripada Allah. Berhenti macam tu umum. Sangat umum. Nak potong tu dua-dua tangan ke? Potong tu satu tangan ke? Okey, dia kata jadi sunnah dekat sini, ayat Quran tu umum, sunnah datang membawa pengkhususan. Ini yang kalau kita belajar usul fiqh, kita akan jumpalah cerita ni. Cerita tentang umum, cerita tentang khusus. Okey. Jadi Quran bawa perkara umum. Kalau pegang Quran je, kita nak ambil ayat ni, jadi tu. Nak potong tangan ni dua-dua. Kalau sebut tangan, dua-dua lah tangan. Tangan tu kat mana? Sini tangan tak? Sini tangan tak? Sini masih tangan tak? Okey. Kiri pun tangan, kanan pun tangan. Okey. Dekat sinilah datang cerita pengkhususan. Jadi dia sebut hadis, kata Syekh Albani, di peringkat hadis kata dipotong salah satu dari kedua tangannya. Wa qayyadathu bisariqil ladzi yasriqu rub'a dinarin biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam hadis juga menghadkan hukuman ini kepada pencuri yang telah mencuri 1/4 dinar atau suku dinar atau lebih, berdasarkan sabda Nabi, la qata'a illa fi rub'i dinarin fasaidan, akhrajahu syaikhain. Okey. Tiada hukum potong tangan kecuali pada pencurian yang 1/4 dinar atau lebih. Hadis ini akhrajahu, dikeluarkan, syaikhain, oleh dua syekh. Dua syekh tu maksudnya Bukhari dan Muslim. Okey. Nabi bagi tahu, kalau curi selipar Jepun, tak potongkan tangan. Okey. Orang curi selipar kat masjid, ada orang tengin, ada ustaz-ustaz tak tahu tu. Dia ingat curi selipar kena potong tangan. Lepas tu saya buang, mula orang nampak zalim Islam ni. 1/4 dinar. Siapa tahu harga 1 dinar sekarang berapa? Berapa? Lebih. Dekat RM1,000 satu dinar. Kalau suku dinar maknanya nilai minimum RM250 baru boleh potong tangan. Yang bawah pada tu tak boleh potong tangan. Maksudnya dia tak boleh masuk bawah hudud, dia masuk bawah takzir. Maksudnya denda duit ke, kena penjara berapa hari ke. Okey. Nak bagi tahu hudud dia ada syarat dia. Jadi kalau orang yang jahil dia baca Quran je. Ini macam orang-orang kafir lah, orang Kristian, orang Orientalis, bila dia nak serah Islam, dia akan petik ayat Quran. Dia tak tahu itu ayat Quran adalah perintah pada orang beriman. Kamu tak beriman, jadi kamu tak tahu penjelasan dalam hadis, cara nak laksana tu. Okey. Applicationnya sama macam Quran kata iqamis solat, diri solat. Dalam Quran mana tunjuk cara diri solat? Kena tengok dalam hadis dia. Jadi kalau jenis orang nak serang Islam, dia tak tahu, dia paling petik-petik lah ayat Quran macam tu. Jadi orang Islam yang tengin, yang tak mengaji, percaya. Percaya. Dah mula rosak keyakinan kita pada agama kita. Pasal kita duk percaya cakap orang kafir, cakap orang jahil. Okey, cakap orang kafir, cakap orang jahil. Asalnya, jadi tujuannya golongan-golongan orang kafir, Orientalis dan golongan ni bagi kita ragu dengan hadis supaya kita boleh ambil ayat Quran kosong tanpa penjelasan. Jadi mulalah nampak ayat Quran ni macam tak praktikal. Macam zalim, macam tak boleh diamalkan zaman ni. Sebab dia punya application, cara pelaksanaannya tu tak ditunjuk sebab kita tak pakai hadis. Kita hanya tengok ayat Quran. Okey. Kita hanya tengok ayat Quran tu. Quran ni punya detail macam tengok ayat tadi kan. Saya tengok ayat tu mula macam ni, wasariqu wasariqat. Cuba kita tengok ayat tu, dia mula dengan wasariqu.
orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri. Bila cerita tentang mencuri, dia mula dengan orang lelaki. Bila cerita berzina, dia mula dengan orang perempuan. Quran dia punya spesifik macam tu, nak bagi tahu dalam bab mencuri ni orang perempuan korang, orang lelaki nombor satunya akan cerita mencuri. Tapi kalau dalam bab berzina, walaupun orang lelaki tu pergi merogol satu orang perempuan, ada peranan orang perempuan dekat situ. Kalau titik dah keluar punggung, dah keluar bajunya, okey, lepas tu dia maknanya memang yang merogol tu lelaki, tapi ada peranan orang perempuan yang buat dia macam tu. Okey, nak bagi tahu tentang tu. Jenis baju, jenis. Ada orang hari ni, saya pernah tengok orang perempuan, dia solat, dia pakai telekung tu see through. Boleh nampak baju dalamnya. Apa semayang kopi tu gayanya? La ilaha illallah, jarang. Telekung pun jarang ada. Okey. Ada. Ya. Jadi nak bagi tahu. Kerana tu Quran bila dia sebut perkataan lelaki dengan perempuan, ada ketika dia sebut lelaki dulu, ada ketika dia sebut perempuan dulu. Itu bukan saja-saja tu secara tak sengaja macam tu tak. Dia sebut lelaki dulu sebab dalam bab ni orang lelaki lagi utama. Dia sebut perempuan dulu kat sini, dalam bab ni orang perempuan lagi utama. Dia nak bagi tahu macam tu. Itu perkataan punya spesifiknya Al-Quran. Kemudian datang Nabi bagi lebih khusus lagi untuk supaya jelas. Jadi kalau kita pegang Quran, pegang hadis, jadi kita nampak Quran tu maknanya dengan terang. Umat Islam hari ni jangan nak cerita, usah ceritalah ramai orang cakap saya tak faham bahasa Arab Ustaz. Iyalah sangat, bahasa Melayu muka pun tak faham sangat. Okey. Bahasa Melayu membagi. Cuba baca terjemahan Quran tu kan dalam bahasa Melayu. Dah tu kau menyalahkan pasal tak kerti bahasa Arab. Pandai ayat Quran yang dah terjemah dalam bahasa Melayu tu pun kau tak apa kerti. Nak tunjuk. Dia bukan masalah bahasa bersembang. Bahasa ilmu. Bahasa ilmu kena belajar. Kalau tak belajar, sekadar kita tahu bahasa. Kalau tidak, semua orang Arab jadi tok guru. Adakah orang Arab semua jadi tok guru? Pasal apa? Dia pun semua kerti bahasa Arab. Pasal bahasa, bukan dia cerita tentang bahasa, dia cerita tentang ilmu. Okey. Bahasa itu hanyalah tools, alat untuk kita, jambatan untuk kita mencari ilmu. Tetapi bahasa itu bukanlah dia itu sendiri adalah ilmu. Dia hanyalah tools. Okey. Kemudian tambah lagi. Kama bayanatil akhara bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam au fi'li ashabihi bi iqrarihi fa innahum kanu yaqta'una yadda sariqi min indil mafsili kama huwa ma'rufun fi kutubil hadithi wa bayyinati sunnatul qawliyah. Penerangan mengenai kadar pemotongan tangan juga telah diterangkan oleh sunnah fi'li. Tadi dia cerita sunnah qauli. Sunnah qauli itu adalah kata-kata Nabi tentang tak boleh dipotong tangan orang yang kurang mencuri kurang daripada suku dirham. Itu kata-kata Nabi. Datang pula penjelasan yang lain dari sunnah fi'li, iaitu perbuatan Nabi. Nabi al-fi'liyah sunatan Nabi dan fi'li ashabihil dan perbuatan para sahabatnya. Wa ikrarihi, dan ikrar iaitu pengakuan ataupun endorsement daripada Nabi seperti yang diketahui dalam kitab-kitab hadis, manakala as-sunnah qauliyah menerangkan tentang
tentang tangan yang disebut dalam ayat tentang tayamum. Al-yadal madhkurata fi ayati tayammum. Okey, dalam surah surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6, cerita ayat tentang tayamum. Okey. Dan famsahu biwujuhikum wa aidikum. Bertayamumlah sekali dan tangan yang dimaksud itu adalah tapak tangan berdasarkan sabda baginda at-tayammum darbatun lil wajhil wal kafaini. Tayamum itu adalah dengan sekali tepukan untuk muka dan kedua telapak tangan. Okey. Dalam ayat Quran yang cerita tentang tayamum, dia kata bertayamum tu sapu muka dengan tangan. Lagi sekali, sama macam tadi cerita mencuri tadi, potong tangan. Dia bagi umum. Okey. Jadi kita tak tahu cerita tadi kalau potong tangan sini ke sini ke sini. Hadis yang sebut tangan potong di pergelangan. Sama macam tayamum. Bila dalam ayat Quran cerita tentang wudu, dia kata berwudu tangan sampai siku. Tapi bila sampai tayamum, dia kata tangan je. Dia tak sebut sampai siku. Dalam hadis bagi penjelasan yang dimaksudkan tayamum, yang kata tangan tu adalah pergelangan. Jadi kita tepuk. Kalau tepuk dekat tanah betul macam ni. Kan? Okey, kita tepuk dekat tanah betul macam ni, memang akan lekat debu. Janganlah dilumur dengan debu-debu tu. Okey. Lagi tengin buat dia sedut pula. Kumur pula sekali dengan debu. Okey. Okey. Dalam hadis Bukhari Muslim, dia sebut tentang Nabi ketawa tengok sahabat. Seorang sahabat tu nama dia apa? Apa nama sahabat Nabi yang kulit hitam? Bilal. Tak. Yang bapak dia mati kena rejam. Ammar bin Yasir. Okey. Ammar ni dia dalam keadaan dia besar dekat padang pasir, air tak ada, dia berguling-guling atas padang pasir tu. Dia buat macam mandi adeh besar tu. Dia buat nak meratakan debu ke seluruh badannya. Nabi tengok, Nabi gelak. Nabi kata, ya Ammar, bukan macam tu. Cukup kamu tepuk tangan. Okey. Jadi debu lekat kan? Kata Nabi debu, ketuk dulu tangan. Jangan bagi debu tu ada lekat kat tangan. Sapu muka. Lepas tu kamu tepuk sekali lagi. Okey, ni tak payahlah pasal nak sapu tangan. Sapu tangan, kelangan tangan ni je. Sekali, bukan 3 kali macam ni. Tak payah kumur-kumur, tak payah apa. Tangan kanan, sekali tepuk je. Bukan sekali tangan kanan, sekali tangan kiri. Sekali tepuk tangan kanan, terus pusing kiri. Settle. Jadi tayamum ni bismillah, niat dalam hati saja aku bertayamum dengan Allah. Bismillah, tepuk. Clear kesan debu tu, sapu muka sekali, tepuk kali kedua, sapu tangan kanan, tangan kiri. Settle. Kita makin susah. Kena beli, cari debu, cari ke kedai ada orang jual. La ilaha illallah. Sedangkan tayamum tu adalah kemudahan. Nak bagi senang. Dapat kat kita yang tengin, tak mengaji, dah Allah nak bagi keringanan pada kita makin berat. Okey. Makin berat jadinya. Benda yang senang. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji dengan tengok sunnah. Kita tak tengok hadis Nabi. Kita ikut orang. Dia ikut orang, semua benda jadi susah. Okey. Bila kita tengok daripada Nabi, benda-benda yang ajaran agama ni akan jadi sangat simple.
Bila kita tengok hadis penjelasan tentang tayamum ni, kita akan nampak banyak. Ramai orang ingat tayamum ni bila tak ada air. Tayamum bukan hanya bila tak ada air. Ada air tapi sakit. Contohnya kita berwuduk kat sini, kita kena terbakar kulit kat sini. Jadi kalau kita ambil wuduk, bila nak sembuh penyakit kulit, ataupun nak sembuh luka disebabkan luka tak boleh kena air, masa tu tayamum. Okey. Boleh tak? Boleh. Adakah jika sakit je? Kalau ada air tapi air sikit. Contoh, kita dalam perjalanan masuk lautan, kita bawa air. Ada air. Tapi air tu untuk nak minum. Sampai waktu nak pakai air minum ni untuk ambil wuduk, simpan air minum ni. Solat tayamum je. Pasal simpan air tu untuk minum tu lebih utama. Adakah cakap lain? Dalam riwayat Bukhari cerita tentang Amru bin Al-As. Dia sejuk je. Dia musim sejuk. Waktu solat subuh, orang lain ngetong-ngetong ambil wuduk. Ngetong-ngetong ambil wuduk. Dia relax je. Sahabat lain tension. Tengok dia ni mana-mana dia ni. Dia tu pula baru masuk Islam pula tu. Baru masuk Islam. Balik sahabat report kat Nabi, ya Rasulullah, dia ni air ada, tapi dia tayamum je. Kita semua ambil wuduk, dia je tayamum. Okey. Lepas tu Nabi panggil Amru, tanya dekat Amru. Dan boleh cari dari riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nabi tanya, pasal apa kamu ada air, kamu tak berwuduk? Dia kata, ya Rasulullah, sejuk Rasulullah. Aku teringat Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 28-29. Yuridullah yukhaffif ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berkehendakkan bagi kemudahan, keringanan bagi kamu kerana dia ciptakan dengan manusia itu dengan keadaan lemah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Jadi aku takut mati, Rasulullah. Sejuk. Nabi ketawa je. Ketawa tu maksudnya apa? Takrir. Nabi mengiyakan. Bila kita tengok, baru kita nampak macam mana application tayamum tu. Kalau kita baca ayat Quran tu saja, kita tak tahu macam mana nak apply. Kita ingat hanya taklid bila tak ada air je, sakit macam mana. Dengan kita tengok hadis, kita akan nampak. Okey, ini setakat ni kuliah kita sebenarnya panjang kalau nak cerita tentang ni, tentang tafsir Al-Quran ni, sampai habis nyawa kita tak habis cerita tentang tafsiran hadis ke atas Al-Quran. Semoga ada sedikit manfaat untuk menambahkan keyakinan kita untuk belajar dua-dua usul, prinsip, dua-dua sumber ajaran Islam yang terbesar ini, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.